insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis yang saya hormati, Tuan Pengerusi Surau An-Nur, yang khusus Tuan yang ada sekarang, pengurusi Taman Rambai Jaya, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jatang kuasa madrasah, yang saya hormati, yang saya kasihi ayahanda saya, nampak adik tadi ayahanda saya, Tuan Haji Hashim, juga yang dikasihi bonda saya, Tuan Raziah binti Mustaqim. Terima kasih kerana sudi datang, dan ahli-ahli keluarga saya, kebetulan orang taman sini, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, seterusnya ibu-ibu dan bapa-bapa, anak-anak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam sambutan majlis Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sangat bangga di atas kehadiran tuan-tuan dan puan pada malam ini. Di samping kita menyambut ulang tahun kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sama-sama mendengar ceramah berkaitan dengan sejarah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun kita menyambut Maulidi Rasul, setiap tahun kita akan dihidangkan dengan cerita dan sejarah yang ada kaitannya dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas umat baginda hingga akhir zaman. Jadi sambutan ini menunjukkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan sangat kasih dan sangat sayang kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti kita meraihkan kelahiran baginda, kita jarang orang menyambut kelahiran apabila seseorang itu telah mati. Tak ada orang sambut, orang akan buat kenduri arwah. Tapi berbeza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sambut walaupun baginda dah lama wafat meninggalkan kita. Bukti kita kasih dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menyambut Maulidi Rasul ini ialah untuk mengajak kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tuan-tuan? Kerana orang yang banyak berselawat, dia akan hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terdekat denganku di hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Jadi kalau kita nak hampir dengan Nabi besok, nak duduk sebelah Nabi, kita kena berselawat banyak-banyak. Dan orang yang berselawat ini pula, dia akan diberi, sekali kita berselawat, akan diberi 10 kali ganda pahala ni. Dan bukan kita saja berselawat tuan-tuan, Tuhan Allah dan malaikat pun berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu berselawat ke atas Nabi. Kalau Allah dan malaikat berselawat, kenapa kita umatnya tak mau berselawat? Maka sebab itu kita ni dituntut berselawat. Dengan ada majlis inilah kita banyak berselawat tuan-tuan.
Kalau tak ada majlis, kita kurang berselawat. Kalau kita rajin berdoa, dalam doa kita dia mesti dulukan selawat, baru kita minta, lepas tu diakhiri dengan selawat. Jadi kalau kita tak ada doa, maka kita tak berselawat, ya. Jadi tuan-tuan, kenapa kita menyambut ulang tahun kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Ya, pertamanya kita nak mengenang kembali sejarah perjuangan baginda. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, bukan manusia biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang luar biasa, yang dilahirkan ke muka bumi ini adalah dipilih sebagai pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi manusia yang luar biasa, sudah tentulah kita kena tahu sejarah dia. Sejarah Nabi ini apa yang dikatakan luar biasa itu? Luar biasanya yang pertama, tuan-tuan, ibu Nabi Muhammad mengandungkan Nabi Muhammad. Aminah dia tak tahu dia mengandungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aminah tak tahu dia mengandung. Itu luar biasanya. Orang lain baru sebulan mengandung dah muntah terbelahak, orang kata. Ya, mengidam itu mengidam ini. Ya, sampai putih rokok suami pun dia ngidam. Ya, pasal mengandung. Kadang-kadang macam-macam, makan beras lah, macam-macam mengandung kan. Tapi Aminah mengandungkan Muhammad, dia tak ada apa-apa. Muntah tidak, loya tidak, ya. Sehinggalah dia tahu dia mengandung apabila dia mendengar bisikan malaikat yang memberitahu dia mengandung. Ya. Dan yang keduanya, kelebihan Muhammad ini ialah sebelum baginda lahir, bumi Mekah ni kering kontang, tuan-tuan. Kering kontang, pokok apa semua tak berbuah, binatang mati, kemarau panjang, malam lebih lama daripada siang, ya, sehingga kan tak ada pokok yang tumbuh, buah kurma pun tak menjadi. Apabila lahir saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pagi Isnin 12 Rabiul Awal, hujan turun rintik-rintik, ya, hujan turun membasahi bumi, dan Muhammad disambut oleh seluruh para malaikat dan tidak dibenarkan syaitan turun. Kelebihan dia, ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahir disambut oleh malaikat dalam keadaan dia bersih, tuan-tuan, bersih. Pusat pun dah siap potong dah. Dah tak perlu nak kapit-kapit lagi. Pusat pun dah settle. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, dia dah siap bersunat, berkhatam. Inilah bezanya seorang rasul dengan seorang nabi, berbeza dengan manusia. Manusia lahir pusat kena potong, betul tak? Kemaluan belum bersunat lagi. Jadi Nabi dah siap sunat. Ya, ini bezanya. Dan bumi pula menyambut kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad ini dalam keadaan menghijau, pokok mula tumbuh membiak, binatang berkembang, buah-buahan menjadi. Inilah yang dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kau ya Muhammad melainkan memberi rahmat kepada sekalian alam. Bayangkan keistimewaan seorang rasul, lahir saja sudah nampak keistimewaan, ya. Dan apabila Nabi dewasa jadi kanak-kanak, mak dia meninggal dunia, Nabi jadi yatim. Sebelum tu bapaknya meninggal ketika Nabi dalam kandungan. Kemudian mak dia meninggal ketika Nabi berumur 6-7 tahun, ya, dan jadilah dia yatim piatu. Kenapa Nabi pula jadi yatim piatu? Ini ada pengajarannya, tuan-tuan. Bila Nabi jadi yatim piatu, Allah nak didik Nabi ini supaya dia berdikari. Bila orang dah jadi yatim, dia tak ada mak, dia tak ada ayah, dia kena berdikari. Tu dia. Kalau anak kita ni ada mak bapak dia manja, dia manja sampai ketua manja ni, mak bapak masih ada. Tapi Nabi ni yatim piatu untuk dia berdikari, ya. Sebab itu Nabi sangat sayang pada anak yatim, kerana dia dah merasa betapa susahnya jadi anak yatim piatu, ya. Dan dari kecil Nabi ni jadi gembala kambing. Gembala kambing siapa? Gembala kambing datuk ni. Mendidik jaga binatang ni, tuan-tuan, adalah nak menguji kesabaran seseorang, ya. Sebab bila jaga kambing dia kena sabar.
Kambing ni tuan-tuan dia beza kalau kita jaga lembu. Kalau kita jaga lembu, lembu boleh duduk satu tempat pagi sampai petang. Dia makan. Kambing dia tak boleh, dia mesti mengayau. Jadi bila kambing mengayau, tuan kambing kena mengayau dulu. Bukan kambing ikut dia, dia ikut kambing. Maka kena banyak sabar, ya. Jadi dia jaga kambing. Di situ menguji kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Nabi Muhammad jaga kambing masih budak-budak, bayi anak-anak kita kat depan ni. Dia jaga kambing tuan-tuan. Satu hari ketika dia jaga kambing, dia terdengar satu bunyi-bunyian lagu. Orang Arab jahiliyah ni setiap tahun dia ada buat pesta. Dia ada buat pesta setiap tahun, berkumpul semua kabilah dan mereka mengadakan tarian-tarian dan nyanyi-nyanyian. Macam kita adakan Maharaja Lawak contohnya lah kan. Kita adakan apa? Akademi Fantasia, ya. Setiap hujung tahun kan. Orang Arab dulu dah buat dah rupanya zaman jahiliyah dulu. Dia adakan tari-tarian, dia adakan nyanyi-nyanyian. Dia bunyi-bunyian dia cukup hebat tuan-tuan. Jadi Nabi ni dia budak lagi. Dia terdengar bunyi itu, dia rasa seronok nak pergi dengar, nak pergi tengok. Ya, nak menunjukkan bahawa jiwa anak-anak ni dia perlu hiburan rupanya. Jadi bila Nabi dengar tu, dia nak pergi tengok. Berlari dia tuan-tuan, dia pesan dengan kawan dia, tolong jaga kambing sekejap. Aku nak pergi tengok apa bunyi itu, seronok dengar. Bunyi itu bunyi apa tuan-tuan? Bunyi trompet je. Orang dulu kan dia main trompet. Jadi Nabi nak dengar. Kita pun tuan-tuan, kalau dengar bunyi trompet, kita rasa nak dengar. Trompet je, bukan ada gitar pun. Bunyi trompet itu kita dah buat kepala kan. Ya. Kan? Dengar tu pun dah rasa seronok dah. Semula kan? Kita dah rasa seronok dah. Belum lagi dengar lagu dia. Betul? Dengar bunyi dia kita dah rasa seronok. Dengar lagu lagi seronok. Miriman ki gangga, o tereman capna, o dirada pulisan kau boy seronok. Dengar lagu pun dah seronok. Apalagi seorang kanak-kanak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dengar bunyi musik saja. Belum dengar lagi bunyi lagu. Dia rasa nak pergi tengok. Maka dia pun berlari tuan-tuan. Akhirnya dia keletihan. Bila dia letih, dia berehat di sebatang pokok. Dia rehat sebatang pokok. Bunyi itu masih lagi dengar lagi. Maka akhirnya dia tertidur. Bila dia tertidur tuan-tuan, sampai petang, sampai maghrib, sampai petang, dan dia terjaga, dia terdengar, tak ada dengar apa lagi dah. Dah tak ada dengar muzik lagi. Dia pun kembalilah kepada binatang ternakan di balik. Nak menunjukkan di sini tuan-tuan, Allah dah jaga Nabi ini. Allah dah jaga Nabi, jangan pergi tengok baca rakam, jangan pergi tengok hiburan tu. Kenapa? Kerana di sana ada percampuran. Orang menari bogil, nampak apa perut pusat kan, minum arak kan, bercampur lelaki perempuan. Orang Arab jahiliyah biasa. Jadi Allah dah jaga. Allah dah kawal Nabi di peringkat kanak-kanak lagi, tak boleh pergi tengok. Kalau zaman kita ni sama juga tuan-tuan. Anak-anak kita ni tak payah pergi pamer. Anak-anak kita tak payah pergi tengok baca rakam. Dekat handphone dia pun dah ada dah macam-macam. Jadi kita kena kontrol dan kena kawal, ya. Sebab hiburan tuan-tuan, semua orang perlu hiburan. Malam ini kalau tuan-tuan pergi dekat mana? Bandar Hilir, ada sambutan Christmas. Sambutan Christmas peringkat kebangsaan tu. Ada hiburan. Tuan-tuan boleh tengok siapa yang ramai kat sana. Orang Kristian ke, orang Cina ke, orang India ke, orang Melayu. Tuan-tuan boleh pergi tengok, ya. Jadi hiburan perlu, tetapi kena kontrol.
Hiburan tak salah dalam Islam, tapi kena jaga batas-batas ni. Boleh nak menyanyi, tapi kena lihat apa yang dinyanyi. Ya. Dan oleh kerana itu Nabi dikawal ni. Nabi dikawal sehingga baginda tak boleh tengok hiburan itu. Tu dia, ya. Dan begitulah seterusnya apabila Nabi dewasa, Nabi mengikuti datuknya berniaga, ya, hingga ke Syam, hingga ke Syria. Dan akhirnya Nabi berniaga di bawah Khadijah. Khadijah ni seorang jutawan dah pada masa itu, seorang janda yang kaya raya, banyak harta, ya, dan dia ni sangat pemurah. Ya, jadi Nabi berniaga barang-barang dagangan Khadijah. Macam kita hari ni macam kuku putih kan, kuku putih kan, kuku putih, putih tentulah, ya, jutawan, janda muda, janda yang kaya, ya. Tapi tidaklah sehebat kuku putih ni, sehebat Khadijah tidak. Tapi Khadijah lagi banyak harta dia. Jadi apabila Nabi Muhammad SAW berniaga barang-barang dagangan Khadijah ni, untung, banyak untung tuan-tuan. Habis barang-barang Khadijah, laku. Maka Khadijah ni berkenan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pada masa itu usianya 25 tahun. Khadijah berusia 40 tahun lebih. Oleh kerana Khadijah berminat dengan Nabi Muhammad, dia melamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak salah rupanya orang perempuan boleh melamar orang lelaki. Kalau dia dah minat, dia boleh melamar, dia boleh merisik. Sebab Khadijah sendiri melamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah ada contoh, ya. Jadi tuan-tuan kalau berkenan nak lamar orang lelaki, silakan, ya. Ada orang kata kalau nak cari pasangan, carilah lelaki yang solat subuh berjemaah, walaupun di belakang sekali, di saf yang belakang. Pernah dengar tu? Carilah lelaki yang solat subuhnya berjemaah di surau atau masjid, walaupun di saf belakang. Tapi masalahnya tuan-tuan, yang nak mencari tu tak sembahyang subuh. Itu masalahnya, ya. Dia nak cari orang lelaki sembahyang subuh, dia sendiri tak sembahyang subuh. Itu masalah. Jadi kalau nak cari pasangan, carilah lelaki yang sembahyang subuh di surau atau masjid, walaupun di saf belakang. Jangan cari yang saf di depan. Tuan imam kita jangan cari, dia dah kahwin, ya. Jadi tuan-tuan, Khadijah meminang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka berkahwinlah mereka berdua sehingga dapat melahirkan anak, ya. Nabi berkahwin dengan Khadijah, dapat anak, ya. Dan Khadijah lah banyak bantu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas Khadijah wafat, Nabi berkahwin dengan Aisyah, ya. Aisyah ni anak dara, cantik, lemah lembut, ya, dan dia manja, ya. Walaupun Nabi berkahwin dengan Aisyah, tapi Nabi masih teringatkan isterinya Khadijah. Kadang-kadang Aisyah cakap depan Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah Khadijah itu telah meninggal dunia?" Nabi bala balik, "Aku dengan dia dapat melahirkan anak, dengan orang lain belum tentu lagi." Dapat Nabi kasih kepada Khadijah, ya. Jadi Khadijah ada cemburu jugalah, ya. Tapi dalam ramai-ramai isteri Nabi pula, ada 9 isteri Nabi dalam satu masa, mereka cemburu pada Aisyah. Sebab apa? Sebab Aisyah ni paling lawa, paling cantik. Jadi masing-masing cemburu mencemburui, ya. Itu biasalah bila dah poligami ni tuan-tuan. Jangan kita kata Nabi poligami tak ada apa-apa. Rupanya Nabi berpoligami, masing-masing ada cemburu mencemburui, ya. Ada kes beraduh sesama isteri Nabi, ada juga. Ada kes tak bertegur sapa, ada kes macam-macam. Tapi bagaimana Nabi nak menjaga hubungan suami isteri, ya, yang mempunyai lebih daripada satu lah, ya. Sebab itu tuan-tuan,
Dalam bab kita nak mengikut Nabi ni, kita jangan persoalkan Nabi isteri ramai. Nabi boleh 9, kenapa kita boleh 4 je? Jangan persoalkan Nabi boleh kahwin berapa banyak dia nak kahwin. Ya, kita tak boleh. Orang lelaki boleh 4. Kalau tak boleh berlaku adil, 1. Kenapa Nabi boleh? Kerana Nabi ni kalau kita nak ikut dia, bukan setakat kahwin je. Kalau boleh amalan-amalan sunat kita kena ikut. Kalau kita nak ikut Nabi kan boleh kahwin 9, kita boleh tak puasa sunat Isnin Khamis setiap minggu sampai akhir, sampai wafat? Boleh tak? Tak boleh. Nabi boleh. Ya. Kita boleh tak semayang tahajud, qiyamul lail tiap malam? Tak boleh. Tapi Nabi buat. Sebab pada Nabi itu wajib. Boleh tak kita semayang 2 hari-hari? Tak boleh. Tapi Nabi buat. Dia wajib. Jadi kalau kita nak persoalkan, kalau nak ikut Nabi, ikutlah. Boleh tak kita buat yang lain? Jangan persoalkan kenapa Nabi lebih isteri kita, tak boleh. Kadang-kadang tuan-tuan, manusia ni bila nak faham sunnah saja, nak ikut Nabi, pertama perkahwinan. Tuan mesti poligami itu sunnah, dia kata. Jadi jangan pertikaikan. Itu hak orang lelaki, orang perempuan diam. Ya. Sebenarnya tuan-tuan, poligami yang sunnah bagaimana? Jangan kita kata poligami sunnah tapi kita tak ikut sunnah. Nabi dengan isteri-isteri dia adil. Walaupun Nabi boleh pilih, Allah beri peluang pada Nabi, Allah beri kebenaran pada Nabi, dia boleh tidur dengan mana-mana isteri dia, tak ikut giliran. Dia boleh pilih mana isteri dia suka. Itu kelebihan Nabi. Tapi Nabi ikut giliran juga, nak menunjukkan poligami itu baik. Jadi orang-orang yang kita ni, dia nak poligami tapi dia tak ikut peraturan ataupun undang-undang poligami, maka menyebabkan orang lain benci poligami. Betul tidak orang perempuan? Ke di sini yang suka poligami? Ya? Tak ada. Sebab apa? Sebab kes orang lelaki bila kahwin lebih dari 1, dia tidak berlaku adil. Ya? Maka sebab orang lain benci poligami. Maka disebabkan orang-orang ini, orang lain yang tak poligami jadi mangsa. Betul Tuan Musi, ya? Termasuklah saya dan Tuan Musi, ya? Tak boleh nak berpoligami, ya? Kenapa? Kerana orang lain buat tak betul, ya? Maka kita kalau nak ikut Nabi, kita kena ikut bagaimana Nabi melayani isteri-isteri. Dan Nabi pernah sebut, buat baiklah kepada isteri-isteri kamu, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap isteri-isteriku. Itu dia, ya. Maka sebab itu, ya, sebagai seorang suami, dia mesti bertanggungjawab kepada isteri, dan sebagai seorang isteri, dia juga mesti taat dan patuh kepada suami. Ya, tengok macam Nabi layan Aisyah bagaimana. Ya, kalau suami bagi isteri RM20, contoh, tipah abang kasih RM20. Ada nama tipah sini, maaflah. Tipah abang kasih RM20. Tolong jimatnya 1 minggu. Agak-agak boleh tak saya tanya isteri, 1 minggu RM20? Ya, tipah boleh, ya? Tolong jimat RM20 1 minggu. Maka sebagai isteri dia kena akut. Baiklah bang. Tak boleh kata mana boleh 1 hari RM20. Ini 1 minggu mana boleh? Tak boleh, kena taat. Kalau suami kata tipah RM20 untuk 1 minggu, baiklah bang, usahakan 1 minggu bang, 1 tahun pun boleh. Habis suami tanya, macam mana RM20 boleh 1 tahun tipah? Cakap betul, ya, pandai kau berjimat. Tak susah bang, RM20 beli diary 2016, diary 2016, boleh pakai setahun. RM20 setahun lah tu, ya. Jadi maknanya kena taat. Taat seorang isteri kepada seorang suami. Bagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Isra dan Mi'raj. Baginda Isra dan Mi'raj, baginda termenung. Baginda termenung. Maka anaknya Fatimah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai ayahanda, kenapa ayahanda kelihatan runsing, risau, ya?" Maka dia jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku pada malam Isra Mi'raj,
aku dibawa melihat neraka. Ya. Jadi aku melihat penghuni neraka, ramai di kalangan mereka ialah orang perempuan. Jadi Nabi rasa sedih. Kenapa? Kerana dia melihat orang perempuan ramai menjadi penghuni neraka. Jadi orang lelaki jangan seronok pula. Jangan pula kata, wah ada can lah masuk syurga. Jangan. Ya. Bila Nabi kata ramai perempuan tu maknanya ada juga lelaki. Ya, tapi majoritinya orang perempuan. Maka bertanyalah Fatimah, kenapa jadi begitu ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, kerana mereka ini tidak taat pada suami. Tu dia ya. Mereka tidak taat pada suami. Jadi kalau ibu-ibu depan saya ni taat pada suami, alhamdulillah. Ya, tapi kalau tak taat, balik ni kena taat balik. Ya, balik kena balik taat. Kalau sebelum ni tidur jauh-jauh, kena tidur rapat-rapat balik. Ya, supaya tak termasuk dalam golongan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan bimbang ibu-ibu, jangan bimbang kakak-kakak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut dalam hadis-hadis yang lain, iaitu orang perempuan nanti di padang mahsyar akan diberi peluang. Dia boleh pilih nak masuk mana-mana pintu syurga. Wah, ni kehebatan orang perempuan pula. Orang lelaki tak ada peluang lah. Nabi kata boleh kamu, dia kata malaikat besok akan arahkan, masuklah mana-mana pintu syurga yang kamu nak masuk. Wahai perempuan wanita, Nabi kata, tapi dengan syarat. Syaratnya ada 4 syarat. Orang perempuan nak masuk syurga besok, dia ada 4 syarat. Ya, dia boleh pilih mana pintu syurga dengan 4 syarat. Syarat yang pertama, Nabi kata hendaklah dijaga semayang. Jaga semayang kamu. Sembahyang 5 waktu. Ya, jaga sembahyang 5 waktu. Jangan tinggal kecuali uzur syar'i. Tahu uzur syar'i? Uzur syar'i ni orang perempuan je, orang lelaki tak ada. Minta maaf. Orang perempuan je uzur syar'i, dia tak boleh semayang. Ya, luka lama berdarah kembali. Nak buat macam mana kan? Itu kita terimalah. Jadi tak ada alasan dia nak meninggalkan semayang kecuali uzur syar'i. Orang lelaki dia wajib semayang dalam apa keadaan sekalipun. Ada orang tanya, Ustaz, kalau tak boleh berdiri semayang macam mana Ustaz? Semayang duduk. Habis kalau semayang duduk pun tak boleh semayang Ustaz, semayang sambil baring. Habis kalau baring pun susah nak semayang, semayang ikut isyarat. Isyarat mata. Syarat. Habis ikut syarat pun tak boleh Ustaz, kamu tunggulah orang lain semayangkan kamu. Boleh ke orang lain semayangkan kita Ustaz? Boleh. Masa bila? Masa kamu nak mati nanti. Kamu mati besok, orang semayanglah kamu. Dia ingat orang boleh gantikan tempat semayang je. Rupanya tunggu mati je lah. Ya? Jadi orang lelaki tak ada alasan nak tinggal semayang. Orang perempuan ada alasan. Nabi kata jaga solat kamu. Yang kedua, Nabi kata jaga puasa kamu. Puasa apa? Puasa di bulan Ramadan. Jangan tinggal kecuali uzur syar'i. Tu dia, ya. Uzur syar'i kena ganti, wajib qada. Puasa wajib qada, semayang tak wajib qada. Ya. Jadi orang perempuan dalam bab puasa saya rasa tak ada masalah sebab dia rajin berpuasa. Orang lelaki ada malas sikit. Tak maaf lah ya. Tapi bukan orang dalam ni lah, orang tempat lain. Orang perempuan kalau lepas saja puasa Ramadan dia sambung puasa 6. Hebat ya. Sambung puasa 6. Dah habis puasa 6 dia kotak puasa dia 3 bulan Ramadan. Itu hebatnya orang perempuan. Orang lelaki dia puasa 6 dia tangguh dulu. Dia tangguh. Bila dah habis Syawal kita pun tanya, dah puasa 6 sehari lagi Ustaz? Tinggal sehari lagi. Berapa hari dah puasa? Belum puasa lagi Ustaz. Ya, Allahu Akbar. Tu orang lelaki lah ya. Orang perempuan jaga solat, jaga sembahyang, jaga puasa. Yang ketiga Nabi nasihat jaga maruah, kehormatan. Dengan pakaian kamu, dengan tingkah laku kamu ya, jaga aurat, jaga kehormatan diri. Dan yang keempat Nabi kata
Yang keempat yang dia susah sikit, ya, iaitu taatlah pada suami. Ya, bila orang perempuan boleh buat yang empat ni tuan-tuan, dia boleh buat yang empat ni, orang lelaki senang sikit. Senang apa? Senang nak tambah empat. Ya, sebab isteri dah taat. Ya, dalam bab ini tuan-tuan, yang ini yang Nabi sebut susah sikit orang perempuan nak taat pada suami. Ya, walau bagaimanapun boleh, ya, boleh orang perempuan dia boleh taat pada suami dia. Jangan lawan, jangan ingkar. Ya, dulu masih sebelum kahwin kan mak dah pesan. Mak pesan pada anak perempuan sebelum nak akad nikah tu, dia dah pesan dah. Tipah lagi. Ya, kau ni nak kahwin minggu depan ni, jadi mak nak nasihatkan kamu, tanggungjawab isteri ni sangat berat. Ya, tanggungjawab isteri ni dia mesti taat pada suami. Ya, jadi tanggungjawab isteri sangat berat Tipah. Selepas ini kau mesti taat suami kau. Kau bukan taat pada mak ayah lagi. Ya, tanggungjawab kau ialah pada suami. Mak nasihat. Ya, mak kata apa lagi? Tanggungjawab isteri ini bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam mata suami. Sehingga terbenam mata suami, bukan matahari. Ini yang salah faham. Ini ramai isteri tak taat ni. Ya, mak pesan terbit fajar sehingga terbenam mata suami. Selagi suami matanya tak terbenam, ada tanggungjawabnya. Kalau matahari terbenam, relaxlah. Suami balik pukul 8 malam, buka tudung saji, tak ada nasi. Dia bertanya isteri, "Papa, abang nak makan ni, pukul 8 dah lapar, bila nak masak ni?" Boleh isteri kata, "Bab, matahari dah terbenam." Boleh? Tak boleh. Ya, abang masaklah sendiri. Ya, nak mampus ke? Ya, orang nak tidur. Tak boleh tuan-tuan. Ya, selagi suami tak lelapkan mata dia, tanggungjawabnya ada. Sebab itu para isteri, kalau suami dia malam terkepil-kepil, mata terkepil-kepil, tanya dia, "Abang nak apa ni?" Ya, terkepil-kepil ni nak apa? Bila suami kata, "Abang tak boleh tidur, Tipah," kau tidurlah dulu, barulah boleh tidur. Itu tanggungjawab. Itu kata taat tu susah tu. Ya, bila isteri dah tidur, malam suami pun terkejut. Suami gerak, Tipah bangun. Isteri pun kata, "Ada apa bang?" "Abang haus nak minum." Ya, buatkan abang kopi jantan sekejap. Maka si Tipah wajib bangun untuk sediakan kopi jantan untuk si jantan dia lah. Ya, maka sebab itu tuan-tuan, bab taat ini ada susah sikit. Maka sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan betapa kita mesti taat pada suami. Itu bagi orang perempuan. Ya, bagi anak-anak lelaki, saya berpesan pada diri saya dan juga pada tuan-tuan dan perempuan, tanggungjawab anak lelaki sangat berat. Ya, kalau kita melihat satu hadis ketika sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kepada siapakah aku nak buat baik?" Maka jawab Nabi, "Ibu kamu, ummuka." Maka bertanya lagi, "Lepas itu siapa ya Rasulullah?" "Ummuka." Lepas tu tanya lagi, "Who next?" "Your mother." 3 kali. Lepas tu baru bapa kamu. Maka anak lelaki tanggungjawabnya sangat besar. Dia mesti jaga mak bapak dia. Selagi mak bapak dia masih hidup, Nabi tekankan, jagalah ibu bapa kamu. Ya, ada seorang sahabat, dia pikul mak dia keliling tawaf Mekah, Kaabah. Dia tawaf 7 kali. Dia pikul mak dia. Dia bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah aku telah berbakti pada ibu aku?" Nabi kata, "Belum lagi." Belum lagi tuan-tuan. Ya, setakat nak pikul mak keliling tawaf, belum lagi. Ya, nak jaga orang tua bukan senang. Di zaman Nabi ada seorang sahabat bernama Uwais Al-Qarni. Tuan-tuan baca buku dia. Dia ni sangat kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama dia sangat kasih kepada ibunya.
ibu dia seorang tua yang buta. Yang buta dan tak boleh berjalan lah, ya. Seorang tua buta tak boleh berjalan. Uwais ini kerjanya jaga unta je. Dia pula ada penyakit sopak. Tapi dia sangat kasih pada ibu dia. Bapak dah tak ada, dia jaga mak dia, ya. Dan dia juga kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia nak berjumpa dengan Nabi tak dapat jumpa Nabi kerana dia tak mahu tinggalkan mak dia, ya. Dan Nabi pesan kepada Sayyidina Umar, besok zaman kamu carilah orang Yaman namanya Uwais Al-Qarni. Dia adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi. Kau minta doa dengan dia, suruh dia beristighfar. Dia adalah satunya manusia penghuni langit. Nak ceritakan Uwais ni tuan-tuan, dia jaga mak dia. Apa saja mak dia minta dia bagi. Mak dia nak apa semua dia sediakan. Sampai satu ketika mak dia kata, Uwais, mak ni dah tak lama hidup ni, jadi mak nak sangat naik haji, ya. Jadi Uwais ni dia tak boleh nak gambarkan bagaimana dalam keadaan dia susah nak pergi haji Yaman ke Mekah masa tu, naik unta, dia tidak ada belanja dan sebagainya. Maka Uwais ni tak pernah beritahu mak dia yang dia tak boleh bawa, tapi dia kata, insyaAllah mak, nanti saya akan bawa mak pergi naik haji. Masa itu tak ada kereta tuan-tuan, unta je, ya. Jadi langkah pertama Uwais ialah dia beli anak lembu. Anak lembu tuan, dia tak ada nak beli lembu besar, dia tak ada duit, dia beli anak lembu. Dia beli anak lembu, dia bela kandangnya atas bukit. Tiap pagi dia bawa turun anak lembu, petang dia pikul naik atas bukit. Itulah kerja dia, pagi petang turun anak lembu atas badan, lepas tu naikkan anak lembu atas bukit. Sampai orang kata Uwais gila. Uwais gila. Gila Uwais. Gitu Sampai kata Uwais gila. Kenapa? Kerja tak lain, angkat anak lembu naik atas bukit, pagi turun, ya. Jadi tuan-tuan, manusia ni tak boleh tengok orang lain sikit, suka sangat nak kata gila, ya. Jadi kita jangan kata orang yang beza tu gila. Ada satu kes, kawan ni ambil air semayang dekat Masjid Johor. Dia ambil air semayang, ada orang ikut dia ambil air semayang. Lepas tu dia pun bersemayang, orang ikut belakang semayang. Lepas tu dia berdoa, orang tu ikut belakang doa. Lepas pergi salam, orang tu salam dia. Dia nak rehat kejap, orang tu datang, bang, minta RM2. Minta RM2. Jadi kawan ni pun bagilah RM2, ya. Lepas tu dia tanya, bang, saya pelik lah bang, kenapa? Orang ramai kata saya gila, tapi saya semayang. Saya semayang, tapi kenapa dia kata gila? Yang saya pelik ni, orang yang kata saya gila tu tak semayang. Patutnya orang gila yang tak semayang betul. Saya pelik kenapa dia kata saya gila sedangkan dia tak semayang, saya semayang. Maka sahabat tu kata, kamu adalah ahli syurga. Biarkan, pedulikan orang lain cakap, kamu semayang, ya. Dan satu kes lain pula tuan-tuan, ada seorang lelaki dia azan waktu pukul 10 pagi. Dia masuk dekat surau masjid, dia buka sound kuat-kuat, dia pun azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kampung dengar. Maka orang kampung terperanjat, masing-masing pergi dekat masjid, ya. Mak, nenek, datuk, pakcik, orang ketua kampung, imam, bilal, semua datang ke masjid. Lepas tu ketua kampung marah orang lelaki tu, kenapa awak azan? Awak gila ke? Maka dia kata, Tok, siapa yang gila tu? Siapa yang gila? Tadi pagi tadi saya azan subuh, imam dengan bilal je datang. Ini saya azan pukul 10, satu kampung datang. Siapa yang gila sebenarnya? Time azan subuh tak nak datang, pukul 10 baru nak datang. Siapa yang gila? Dengan datuk-datuk sekali gila. Jadi Uwais tadi, orang kata gila, dia sabar. Selepas 1 tahun tempoh itu, lembu pun dah besar, dia badan pun dah besar, dah naik ketul-ketul. Maka dia bersedia nak bawa mak dia pergi haji, pikul mak dia. Pikul mak dia, berjalan kaki je tuan-tuan, ya, berjalan kaki Yaman ke Mekah, lepas tu balik ke Yaman, dia pikul mak dia.
ya. Itu lebih dahsyat lagi pengorbanan dia, ya. Sampailah mak dia meninggal, dia jaga mak dia sampai mak dia meninggal. Selepas itu barulah dia ikut kabilah di berdagang-dagang sampai ke Madinah. Ketika itu Umar teringat pesan Nabi SAW. Rupanya Uwais ni masih dibawa mak dia keliling kota Tawaf Mekah tu. Dia berdoa, ya Allah, kau masukkanlah makku dalam syurga. Ya Allah, kau masukkanlah makku dalam syurga. Itu je doa dia. Mak dia tanya, Uwais, kau kan ada penyakit sopak, kenapa kau tak doakan penyakit kau? Dia kata, penyakit ni ibu hanya dugaan Allah. Kalau Allah nak bagi hilang, Allah akan hilangkan. Akhirnya hilang sakit sopak dia, kecuali dekat tapak tangan warna putih, ya, tapak tangan warna putih. Dan Nabi pesan pada Sayyidina Umar, kau kalau nak cari Uwais, dekat tapak tangan dia ada bulatan warna putih. Orang Yaman dia hitam, tapak tangan dia ada bulat warna putih, ya. Bukan warna hijau, jangan salah faham, ya. Dia warna putih, ya. Jadi bila Umar teringat kata-kata Nabi, dia cari pedagang-pedagang daripada Yaman, dia tanya, ada tak Uwais Al-Qarni? Kabilah kata ada, dia bertunggu unta di ujung sana. Dia pergi cari Uwais. Rupanya Uwais ni duduk dalam kemah tengah semayang. Dia bagi salam. Lepas Uwais semayang, dia salam Umar dan Ali. Dan Umar tanya, siapa nama kamu? Uwais pun jawab, saya Abdullah. Umar pun ketawa, kami pun Abdullah juga. Ya? Macam kitalah, kamu siapa? Saya hamba Allah. Kami pun hamba Allah juga. Nama kamu sebenar siapa? Uwais Al-Qarni. Maka dia salam, dan Umar tengok tangan dia memang ada warna putih. Maka Umar kata, kamu doakanlah pada Allah, kerana kamu adalah penghuni langit. Uwais pun terkejut, patutnya saya yang minta Tuhan doakan saya, tapi saya pula yang kena doakan Tuhan, sebab kamu telah diberitahu oleh Nabi SAW. Maka Uwais berkata pada Sayyidina Umar, jangan beritahu orang lain, cukuplah Tuhan saja yang tahu, jangan beritahu orang lain, ya. Jadi ini pengorbanan seorang lelaki yang cinta Rasulullah dan cinta pada ibunya. Apabila dia mati, orang lain tak sempat nak uruskan mayat dia, dah orang sedia menguruskan, tak tahu datang dari mana. Yang mandikan dia pun dah ada orang, yang musungkan dia ke jenazah pun ada orang, yang dah dikubur pun dia dah ada orang. Berebut-rebut orang sambut mayat dia. Orang pun pelik, datang daripada mana manusia-manusia ini? Rupanya mereka adalah para malaikat. Kerana ini adalah penghuni langit. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak jadi penghuni langit macam Uwais tadi, jagalah ibu dan bapa kita, ya. Jangan kecilkan hati mereka, ya. Peliharalah mereka, ya, sehinggalah mereka wafat, mereka meninggal dunia. Kerana mak kita ni tak ada orang lain dah nak jadi mak kita, ya. Mak kita kalau dah meninggal, tak ada mak lagi dah. Mak mentua kalau meninggal boleh cari mak mentua baru, betul? Tak boleh, mak mentua boleh cari lagi, mak sendiri tak boleh. Jadi kita kena jagalah mak kita, ya. Jadi ikut pesan Nabi, kasih kepada mak bapak, ya. Seterusnya Nabi mengajar mendidik anak kita. Ajarlah anak-anak kamu sembahyang, ajarlah anak-anak kamu baca Quran, ya, supaya mereka boleh mengaji, membaca Quran. Kerana Al-Quran ini adalah mukjizat Allah, tuan-tuan. Satu hari kita tak baca Al-Quran, kita boleh lupa kepada ajaran agama, kita lupa kepada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan setakat anak kita baca Quran, dah khatam tak payah baca, tak boleh, ya. Sebab Al-Quran ni tak ada istilah dah khatam, ya. Kalau boleh, ajarlah mereka membaca Al-Quran, tahu baca Quran. Lepas tu kalau boleh menghafaz Al-Quran. Al-Quran ini, tuan-tuan, dia senang ingat dan dia mudah lupa. Kalau kita tinggal lama, kita tak boleh baca. Kalau boleh, bacalah Quran. Kita sendiri baca Quran di rumah. Anak-anak kita galakkan baca. Kalau boleh satu hari satu surah. Tak boleh satu surah satu hari 10 muka surat pun dah okey dah. Tak boleh 10 muka surat satu hari satu muka surat. Tak boleh satu hari satu muka surat, satu hari satu ayat. Dituntut, tuan-tuan. Satu ayat kan tak boleh. Sedang kita baca Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Cukuplah satu ayat. Betul. Besok hari Selasa kita baca lagi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Dah selesai. Hari Rabu sambung lagi. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Hari Rabu. Hari Khamis besok sambung lagi. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Lepas tu hari apa? Hari Jumaat. Minhumul mu'minuna aksarul fasiqun. Satu ayat. Sambung lagi pula hari Sabtu. La yadurukum illa adha. Lepas tu hari Ahad pula. Wa yuqatilukum yuwallukumul adbarakum ma la yunsarun. Itu hari Senin. Sadaqallahul azim. Satu ayat satu hari boleh? Boleh. Sekurang-kurangnya baca Quran tu. Orang yang baca Quran tu hatinya tenang, tuan-tuan. Hatinya lapang. Ya? Lebih baik lagi kalau boleh kita hafal. Hafal ayat Quran. Tak payah banyak, satu hari satu ayat hafal. Susahlah ustaz. Tak boleh, satu hari pun tak boleh. Kenapa susah? Tak tahu, sibuk sana ni. Kau ni banyak sibuk, kalah rosbah. Ya? Lebih sibuk lagi pada orang lain. Patut ni kau kena boleh hafal. Tak boleh ustaz, pasal dia bahasa lain sikit. Bahasa apa? Bahasa Arab. Apa masalah bahasa Arab? Bahasa Inggeris orang boleh hafal lagu, betul? Boleh nyanyi bahasa Inggeris? Tak faham pun. Bahasa Arab lagi senang. Susahlah ustaz. Susah nak ingat. Tak boleh. Kita tak boleh cari alasan tak ingat. Kadang-kadang tuan-tuan, lagu-lagu tahun 70-an kita boleh ingat tu. Lagu-lagu tahun 60-an boleh ingat. Naik kereta kuda lebih baik jalan kaki. Lagu tak ada orang dia jauh. Tapi macam mana boleh ingat? Sebab kita suka dengar. Betul? Zaman 70-an tu, siapa hidup zaman 70-an? Kakak-kakak semua lahir tahun 70-an. Zaman tu orang sibuk dengan filem Hindustan. Saya pun sama juga, masih kecil tanya mak saya. Lalu tengok wayang, tengok panggung, TV tak ada. Ya, tapi bila masuk sekolah agama dah tak boleh tengok lagi. Cerita Hindustan. Tak tengok dah 30 tahun dah tuan-tuan tak tengok. Tapi masih ingat lagi. Dushman to nahi. Betul. Dushman to nahi magalepi. Nampak? Masih ingat lagi. Dah 30 tahun tak tengok tuan-tuan. Tapi kenapalah Quran yang kita selalu baca tak boleh ingat? Nampak tak? Kita boleh baca kalau Quran kita hafal, insya-Allah kita boleh ingat. Dan Al-Quran bukan untuk dijual beli atau kena ingat. Jangan kita baca Quran nak duit ataupun nak minta sedekah, baca Quran orang bagi. No. Al-Quran bukan untuk dijual beli. Kadang-kadang ada orang datang jumpa saya, ustaz, bukan ustaz lah, dia kata assalamualaikum, saya daripada tahfiz. Saya bertanya, tahfiz mana? Tahfiz kat Kedah. Kami datang ni nak minta derma untuk tahfiz. Saya kata, kamu belajar tahfiz ke? Ya, dia kata. Habis kamu tak sekolah ke sekarang ni? Sekolah tapi cuti. Habis kalau kamu belajar tahfiz, berapa surah dah kamu hafal? Dah 3 surah. Surah Baqarah hafal? Hafal? Okey, saya nak test kamu. Terkejut beruk dia. Ya? Sebab dia menipu. Okey, saya nak test kamu. Kamu sambung bacaan saya. Dia kata insya-Allah. Saya pun bacalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatli wa la tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qatalukum faqtuluhum. Sambung. Terbelit-belit kepala dia, pening dia. Akhirnya dia mengaku, kamu ngakulah dengan saya, kamu belajar tahfiz ke bukan? Bukan. Habis kamu kenapa minta sedekah ni? Kerana dia nak tolong kawan dia yang sekolah tahfiz, bukan dia. Jadi saya takut kamu ni salah orang, kamu ni salah minta, kamu menipu atas nama tahfiz. Sepatutnya kalau sekolah tahfiz dia tak perlu minta pada orang, tapi orang akan datang bagi. Tuan-tuan kalau nak sedekah tahfiz, carilah sekolah tahfiz. Tak perlulah ada orang minta sedekah dan sebagainya. Tapi kita kesian kat dia, bagi juga. Tapi yang saya tak suka dia menipu atas nama tahfiz. Maka sebab itu tuan-tuan, Al-Quran bukan untuk dijual beli. Kita baca Quran ni sehari-hari supaya hati kita tenang. Hati kita tenang dengan bacaan Al-Quran. Pastikan tuan-tuan, anak-anak kita boleh baca Quran. Jangan nak kahwin besok baru nak khatam Quran. Kenapa tu khatam Quran? Selama ni tak khatam tu, khatam dah. Tapi dah lama tak baca, time kahwin baru nak baca. Tu silap. Nabi tak ajar macam tu. Dan Nabi SAW tuan-tuan suruh kita buat baik. Wa ahsinu innallaha ma'al muhsinin. Buat baiklah kamu seperti sesungguhnya Allah sangat suka orang yang buat baik. Ya, buat baik ini berpada-pada tuan-tuan. Buat baik ini ada pahala. Nabi suruh kita bersedekah, kita bersedekah. Tu buat baik. Nabi suruh kita bantu anak yatim, kita tolong anak yatim. Allah berfirman, laisa birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu orang yang memalingkan wajahnya ke timur dan ke barat. Walakinnal birra an tu'minu billah wal yaumil akhir. Bahkan orang yang baik itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari akhirat. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Mereka yang beriman pada malaikat, pada kitab dan pada nabi. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama. Dan mereka yang mendermakan hartanya ketika dia masih sayang pada hartanya itu. Jadi kalau nak sedekah tuan-tuan, sedekahlah harta yang kita sayang. Janganlah kita tak nak makan pun kasih orang. Pisang yang tak boleh makan lagi dah hitam legam bagi kat orang. Yang baik-baik kita punya. Kalau nak sedekah, beli yang baru beli tu sedekah kat orang. Itu dia. Wa atal mal ala hubbihi miskinan wa yatimah. Ya. Kalau kita ada duit, kita bagi orang yang memerlukan. Sedekah yang paling afdal ialah kita memberi ketika kita susah, tetapi ada orang lebih susah daripada kita hulurkan sedekah. Itu paling afdal. Ya, macam ada seorang ustaz tu, dia mengajar dekat masjid. Lepas tu dia dapat duit sikit allowance orang bagi, dia balik pada sembahyang isyak tu, dia singgah pasar malam. Kebetulan rumah dia lalu pasar malam. Dia singgah pasar malam, dia pun keluarlah duit masjid tadi yang sedekah kat dia tu, dia beli ketab 2 kilo. Sekilo untuk dia, sekilo untuk asing. Beli udang balak besar lengan, ya. Beli ikan tenggiri, ikan bawang yang besar-besar, asingkan sekilo. Habis duit yang dia mengajar tadi, ya. Balik rumah, dia pesan dekat isteri dia, yang ini untuk kita. Ni yang buku-buku ni tolong bagi jiran-jiran. Tu tipah janda tu minah janda itu janda tu bagi yang janda je. Dia dah ada senarai tu janda-janda pasal anak dia ada anak yatim. Ada anak yatim. Berkat dengan duit masjid tadi, anak yatim tu boleh makan ketam, boleh makan udang, boleh makan ikan parang, ikan tenggiri, kan? Jadi berkat duit tu dia makan. Jadi yang kena bagi isteri lah. Janganlah ustaz bagi, isteri kena bagi, nanti banyak soal. Ya, suruh isteri bagi. Janda sana, janda sini, anak yatim sana, anak yatim sini. Jadi dapat keberkatan.
Masjid pun dapat pesan dengan dia, ni masjid dikasih, ni surau dikasih, ni jatah kuasa dikasih. Jadi ibu-ibu tadi dapat duit tu untuk anak dimakan hebat-hebat. Besok tu janda tadi akan jumpa isteri ustaz tu. Malam ni ustaz tak ada ceramah ke? Kan? Ada kat mana? Ada kat masjid Sampung sana. Alhamdulillah boleh makan ketam lagi. Jadi tuan-tuan, kalau nak bersedekah, bersedekahlah ketika orang lain perlu walaupun kita memerlukan. Dan pahala ni tuan-tuan, pahala ni nak dapat dia ada dua cara. Yang pertama kita buat, yang kedua kita tak buat. Dua cara saja. Yang pertama kita buat, yang kedua kita tak buat. Yang kita buat macam semayang tadi, sedekah tadi, puasa, haji tu kita buat, dapat pahala. Yang kedua ni kita tak payah buat. Tuan-tuan nak yang kedua ke nak yang pertama? Kalau tuan-tuan nak yang kedua, saya beritahu malam ni. Kalau tak nak, tak payahlah. Nak pahala yang tuan-tuan buat memang wajib. Yang tak buat pun dapat pahala. Nak tak tuan-tuan? Ibu-ibu nak? Kalau nak, macam mana kita boleh dapat pahala? Kita tak buat. Macam orang lah, kalau nak duit dia kena kerja, tapi dia tak kerja pun dapat duit. Macam tu. Ya. Jadi kalau nak pahala, pertama kita mesti buat. Apa yang Allah suruh, Nabi suruh kita buat, dapat pahala. Yang kedua kita tak buat, tapi orang bagi pahala. Kalau tuan-tuan boleh buat yang ni, insya-Allah tuan-tuan banyak pahala. Yang pertama ialah kalau orang curi barang kita, halalkan. Bukan halal, biarkan, jangan marah. Sabar. Allah kata fasbir ala ma asabak. Sabar atas menimpa kamu. Kalau orang curi barang kita, sabar. Dia sebenarnya telah membeli saham kita di akhirat besok. Tu dia. Kita tanam mangga depan rumah, sedang elok dia besar, tiba-tiba hilang mangga. Kita pun menyumpah, lah apa betul. Siapa pula lah anak ni siap sebut tu. Jangan, tak payah sebut. Sabar je. Dia sebenarnya dah bagi saham kat kamu. Ya, saya dekat rumah saya tepi taman tu saya tanam pisang tuan-tuan. Tanam pisang 5 kali berbuah tuan-tuan. Saya boleh makan jantung dia. Saya boleh makan jantung dia. Pisang tak boleh makan. Ada sekali saya dapat makan, 4 tak boleh. Sekali je. Pasal apa? Dia tumbang awal. Dia tumbang awal, bolehlah saya makan. Pencuri tak sempat ambil. Dia tengok air dah tumbang, tak ada rezeki dia, dia katalah. Kita sabar je. Kalau orang curi barang kita, kita kata aku akan tuntut di akhirat besok. Tuan-tuan dah dapat pahala. Yang kedua, kalau orang berhutang, orang berhutang dengan kita, tak bayar, sabar. Biarkan, dia telah berikan saham untuk kita di akhirat besok. Ya, kita kata aku akan tuntut di akhirat besok. Jadi dia dah belikan saham, sabar je. Ya. Kalau misalnya yang ketiga, orang yang berbohong dengan kita, dia cakap bohong. Ya. Dia kata, saya boleh repair rumah ustaz ni, siap masuk api elektrik semua 3,000. Kita pun bayar 3,000. Sampai masa dia tak buat pun, dia tinggal je. Sabar. Dia telah berikan kita pahala, dia dah berikan kita saham di akhirat besok. Tu dia. Ya. Yang keempat, orang yang mungkir janji. Yang kelima, orang yang memfitnah kita. Orang yang mengata kita. Orang yang mengumpat kita. Sabar, dia nak bagi pahala kat kita. Ya, biarkanlah dia umpat, biarkanlah dia fitnah, biarlah dia nak kata apa pun. Yang penting kita tidak seperti apa yang dia kata. Kita kena sabar tuan-tuan. Inilah 5 cara ni orang nak bagi pahala. Ya, ada orang mengadu, ustaz, saya pergi dengar ceramah ustaz, kereta saya sport rim dah hilang. Tak pergi ceramah, sport rim dah hilang, 4 batu-bata dia letak bawah. Ya, habis dia nak buat macam mana ustaz? Sabar. Nasib baik dia ambil sport rim, dia tinggal kereta. Kalau dia ambil kereta tinggal sport rim, awak nak buat apa dengan sport rim? Betul? Sabar je. Ya, sabar. Ini sifat sabar ni kena ada tuan-tuan. Ya, jadi kita jangan fitnah orang pula. Orang fitnah kita, kita kena sabar. Kita jangan fitnah orang. Ya,
Ini kan pergi rumah orang kahwin. Sekejap lagi tuan boleh? Pergi rumah orang kahwin ni musim cuti, pergi rumah orang kahwin, banyak yang tak baik daripada baik. Apa yang tak baik? Kadang-kadang makcik-makcik kita lah, kau orang sini, orang tempat lain. Dia nak pergi rumah orang kahwin, dia tengok pelamin. Apa kejadah pelamin dengan dia? Dia nak tengok bilik pengantin. Lepas tu dia komplain. Tak lawa lah bilik pengantin, lasir dia hitam. Lasir hitam. Bukan dia yang tidur, orang lain yang tidur lah, tak dia lah. Dia boleh komplain tu. Pengantin ni tak sesuai lah, lakinya gemuk, perempuan dia putih. Ada tu lakinya gelap. Dia perempuan gemuk sangat kedempul. Dia boleh komplain pengantin. Apa pasal? Dia dah kahwin, dia dah suka, jangan komplain. Kawan tu kahwin tu pun, dia kahwin tu pun tersuka tanpa sengaja tau. Jadi kita nak komplain dia, tak, biarkan. Ya. Kadang-kadang dia komplain lagi, makanan tak cukup. Tuan rumah mana yang nak buat kerja kahwin tak nak bagi makan kat kita? Kan? Kalau tak cukup tu bukan kerana tuan rumah tak nak sediakan, tapi rezeki kita tak ada. Allah kalau tak nak bagi kita rezeki tuan-tuan, macam mana pun kita tak dapat makan. Jadi kalau kita pergi tu makanan tak ada, sabar je lah, minumlah apa yang ada kan. Jangan kita ngumpat keji dia, kedekut panggil orang nasi lauk tak cukup. Jangan ya. Ini fitnah, ini mengata. Kita pergi sama orang mengata, buat apa? Rumah je besar, nak balik salam dapat telur 2 biji ya. Rumah je besar dapat telur. Satu lagi surah Yasin. Dapat surah Yasin je. Apa ke bendanya surah Yasin ni? Makcik-makcik, surah Yasin lah kita nak meninggal besok orang cari. Kita kumpul 10-40 biji rumah, dah ada 40 surah Yasin. Kan dah bagus kan? Ramai orang akan baca Yasin tu kita. Jangan umpat keji ya? Sebab kita nak kata tadi, pahala ni 2 cara saja. Satu kita buat, satu orang bagi. Tapi kita jangan jadi orang yang memberi pahala pada orang lain. Tu Nabi pesan. Nabi pernah dia tanya sahabat, di akhirat besok ramai orang muflis. Kamu tahu tak apa makna muflis? Sahabat kata muflis itu ialah orang yang banyak harta, tetapi hartanya habis membayar hutang. Nabi kata tidak. Muflis ini ialah orang yang banyak pahala, tapi di akhirat besok dia membayar pahalanya pada orang lain, sampai dia sendiri tak ada pahala. Apabila dia tidak ada pahala untuk bayar pahala, dia terpaksa ambil dosa orang itu, dia pikul. Nampak tuan-tuan? Dia terpaksa ambil dosa orang itu sebab dia mengata orang itu, sebab dia memfitnah orang itu, sampai dia sendiri tak ada pahala, maka dia dianggap muflis di akhirat besok. Ramai orang jenis macam ni. Sebab itu tuan-tuan, kita ni buatlah pahala banyak-banyak, lepas tu dengan harapan kita tak bagi pahala pada orang. Orang nak bagi, alhamdulillah, sabar saja ya. Fasbir ala ma asabak, sabarlah di atas apa yang menimpa kamu. Dan Nabi sendiri pesan pada kita, hendaklah kita jadi orang yang sabar dalam apa cara sekalipun. Jadi tuan-tuan, saya tengok sabar dia datang majlis malam ni, tapi saya tak boleh nak cakap banyak lagi ya, sebab saya diberi masa 1 jam, sekarang dah 1 jam lebih. InsyaAllah tuan-tuan, tahun depan kita jumpa lagi. Tahun depan seminggu je ya. Bukan tahun seminggu je insyaAllah tuan-tuan Jika kita ada masa jika ada ketika, insyaAllah kita akan bincang lagi dalam bab-bab lain untuk kepentingan ummah kita lah ya, kepentingan sejak masyarakat kita, supaya mereka jadi masyarakat yang aman damai insyaAllah. Jadi sebelum berakhir, izinkan saya untuk baca doa sempena majlis ceramah pada malam ini. Semoga Allah memberi keberkatan insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا قد حضرنا جلسة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم أفض علينا ببركة لباس العزيز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم وأنعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. Segala puji bagi Allah yang mungkinkan kami hadir dalam majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam ini. Kami memohon agar dikurniakan dengan limpahan rahmat dan keberkatan dalam majlis ini, serta kami beroleh kemuliaan dan kehormatan, serta tempatkan kami bersama-sama atau berhampiran dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga dengan nikmat yang berkekalan. Allahumma inna nas'aluka bi jatin Nabi Mustafa wa alihi ahli as-sidqi wal wafa'i an takuna lana mu'ina wa mustifa warzuqna bi jahihi qabulan wa izzan wa syarafa. Kami bermohon ya Allah, semoga dengan keagungan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang benar dan setia, maka jadikanlah majlis ini sebagai penolong dan pembantu kepada kami untuk mengikuti sunnah-Mu ya Allah. Kami juga mengharapkan dengan kemegahan dan keagungan-Mu ya Allah, kurniakan kepada kami kehormatan dan kemuliaan hidup kami dan terima segala amal kebajikan kami. Allahumma inna natawassalu ilaika nabiyyika mukhtar wa alihi athhari wa ashabihi al-akhyar kaffar anna zunuba wal awzar. Ya Allah, kami mohon dengan melalui Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan utusan pilihan, keberkatan keluarga baginda yang suci bersih, juga sahabat-sahabat baginda yang terpilih, maka ampunkanlah segala dosa dan salah silap kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar. Allahumma ahrusna min jami'il mukhawifi wal akhtar wajma' bainana wa bainahu fi daril qurar. Ya Allah, Tuhan yang bersifat maha gagah lagi maha perkasa, lindungilah kami daripada segala macam ketakutan dan kebimbangan, dan himpunkanlah kami sekalian bersama junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna qaddamna min yasiri a'malana fi i'lani wal asrar warhamna birahmatika waghfir lana innaka antal ghafurur ghaffar. Terimalah segala amal kebajikan kami yang terang dan yang tersembunyi. Rahmatilah kami ya Allah, kerana Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat, dan ampunilah kami kerana Engkau adalah sebaik-baik pengampun. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dan dosa-dosa orang mukmin seluruhnya, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu dan bapa-bapa, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, cukuplah sekadar itu pada malam ini untuk peringatan diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Semoga Allah memberi keberkatan dan juga rahmat pada tuan-tuan yang sudi hadir pada malam ini. InsyaAllah dengan apa yang saya sampaikan itu akan memberi sedikit pengajaran pada diri saya dan tuan-tuan semua. Saya mohon dibuat ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa tersilap bicara. Yang baik itu datang dari Allah, yang tidak baik itu atas kelemahan saya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Let's raise our hands. Wait.
بين